Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Datuk Tajuddin, yang berhormat Datuk Tajuddin Rahman, Datuk Seri Tajuddin Rahman, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang berhormat Datuk Sulaiman Mat Ali Adul Lendu, yang berbahagia Tuan Haji Razif Margono, yang berhormat Ketua PDM, yang berhormat Datuk Latifah Umar Adun Tabuh Naning, merangkap Esko Wanita Negeri, Esko Wanita Malaysia, Datuk Satim tadi ada Datuk Satim Liman, Tuan UMNO bahagian Puchong, yang berhormat Tuan Haji Mat Rawi bin Mahmud Adun Tanjung Bidara, Tuan Haji Suhaimi, sahabat saya zaman pemuda dulu, Ketua UMNO Cawangan Sungai Burung, Ketua Cawangan dan juga Ketua Pergerakan Pemuda Saudara Syarul, Cik Umar, hadirin hadirat, Ketua-Ketua Cawangan, pimpinan-pimpinan masyarakat, dan tidak ketinggalan pegawai keselamatan yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Saudara, detik hari ini 11 hari bulan 11 tahun 2019, satu detik hitam bagi saya, kerana hari ini Datuk Seri Najib Tun Razak, tuan-tuan, telah dipanggil untuk membela diri, dan keputusan yang dibaca hari ini oleh Hakim Nazlan, memang saya dah jaga lah, kalau misalnya mahkamah ni adil, maka tak adalah kita lawan Mahathir ni, betul tak betul? Jadi kita memang dah jaga. Cuma saya agak terkilat kerana sebagai seorang hakim, beliau hanya patut menjelaskan bahawa kes ini terdapat prima facie. Tetapi daripada apa yang dinyatakan satu persatu ni, tuan-tuan, jelas membuktikan bahawa terdapatnya campur tangan politik dalam sistem perundangan negara kita. Dan apabila beliau membaca berjam ni, tuan-tuan, dia punya ni dekat 1 jam, dia baca verdict dia, ataupun dia baca dia punya keputusan yang dia buat yang menyebabkan adanya prima facie ni, dan macam membaca hukuman, membaca judgement. Sepatutnya itu tidak sepatutnya berlaku. Kalau kita dengar apa yang diperkatakan oleh hakim pada hari ini, kita dah tahu dah keputusan di penghujung dia. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita dah tak ada pilihan lain. Pilihan lain nak tengok sistem kehakiman kita yang sudah menjadi law of the jungle ini kita tukar kembali kepada rule of law. Kita tak ada pilihan selain daripada menukar kerajaan hari ini. Betul tak betul? Itu je cara dia. Dan nak menukar kerajaan ini, saudara, hari ini Allah Ta'ala berikan peluang kepada penduduk di Tanjung Piai ini untuk mewakili rakyat seluruh Malaysia, bagi memberikan isyarat yang jelas bahawa kita rakyat Malaysia, tidak kira orang Melayu, orang India, orang Cina, sudah bosan dengan kerajaan Pakatan Harapan dan kita mahu kerajaan ditukar. Betul tak betul? Betul. Ini mesej yang perlu disampaikan. Dan mesej ini, saudara, tidak akan sampai kalau kita fikir kita orang Melayu kena undi Melayu. Mesej ini tidak akan sampai kalau kita mengambil keputusan, kita menyampai dengan Pakatan Harapan, kita tak nak keluar mengundi. Saudara,
mesej ini akan sampai tuan-tuan. Bila kita anggap calon daripada MCA ialah adik saudara kita sendiri di dalam apa yang dipanggil sebagai muafakat nasional, dan kita kerja, kita berusaha, kita turunkan sanak saudara kita, tak kiralah adik kita, abang kita, kakak kita, saudara mara kita, kita pastikan mereka turun bagi memastikan kemenangan Barisan Nasional yang diwakili oleh Datuk Seri Wee Jack Seng. Boleh? Boleh. Tuan-tuan, tak ada cara lain. Kerana hari ini nak sentuh tentang the rule of law yang sudah menjadi law of the jungle. Bila mana mereka ini memerintah, tuan-tuan, perkara pertama yang dia buat, dia lantik ketua peguam kepada ketua Komunis Malaya. Siapa dia? Tommy Thomas. Dia lantik, tuan-tuan, macam mana boleh lantik ketua peguam kepada ketua Komunis Malaya menjadi peguam negara? Peguam negara ni penting, tuan-tuan, sebab dia ada 3 kuasa. Pertama, dia ada kuasa nak menentukan kes siapa yang dia nak gugurkan. Kita tengok, kita bagi je kuasa pada Tommy Thomas, tuan-tuan, apa jadi? Nombor 1, saudara, dia gugurkan kes Siva Rasa Rahsia. Kemudian dia gugurkan kes Eric Paulson. Kemudian dia gugurkan kes Pang Likun, orang yang telah menyulap ataupun telah merasuah. Itu bukan terowong. Pang Likun ni, saudara, orang yang telah, dia ialah lembaga pengarah Magnificent Emblem. Dia mohon dengan kerajaan negeri di mana Lim Guan Eng menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Lim Guan Eng telah menukar status tanah, meluluskan pertukaran status tanah. Dia hadiahkan banglo yang nilai dia 4.2 juta ringgit. Dia jual below market price. Maknanya dia jual dengan harga hanya 2.8 juta. Kes ni sama macam kes Hertoyo. Malah kes ni lebih jelas daripada Hertoyo. Tetapi di zaman pemerintahan Barisan Nasional, walaupun Hertoyo seorang menteri besar, tuan-tuan, bekas menteri besar ni, tetapi bila dia salah, tuan-tuan, kita, kerajaan Barisan Nasional ketika itu tidak campur tangan dalam membebaskan Hertoyo. Kita boleh buat macam Lim Guan Eng. Tetapi bila dia angkat manusia bernama Tommy Thomas, tuan-tuan, saudara, Lim Guan Eng ada 60 saksi untuk mengadili Lim Guan Eng ni. Pihak pendakwa raya bariskan 60 saksi, baru panggil 25. Walaupun peguam negara dia dah tukar orang dia, Tommy Thomas, ketua hakim negara ketika itu dia dah letak orang dia, iaitu Richard Malanjut. Kenal Richard Malanjut? Richard Malanjut ni, saudara, orang yang telah membuat keputusan dalam kes Rina Joy. Kes Rina Joy, tuan-tuan, Rina Joy mohon untuk murtad, dan dia adalah hakim yang memutuskan membenarkan Rina Joy murtad. Saudara, ingat lagi kes di mana seorang wanita dengan seorang lelaki, suami dia, tuan-tuan, masuk Islam. Nama dia Indra Gandhi. Tuan-tuan, suami dia masuk Islam, dia Islamkan sekali anak dia. Richard Malanjut ini juga adalah orang yang telah memutuskan supaya ketiga-tiga anak Indra Gandhi ini dibatalkan keislaman dia. Orang macam ni diangkat menjadi ketua hakim negara. Tuan-tuan rasa apa akan jadi pada kes yang bawah ni? Kalau kes itu, saudara, ada kaitan dengan kepentingan Islam, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, Richard Malanjut akan atur hakim yang boleh memihak kepada dia ke memihak kepada Islam untuk mengadili kes itu. Mestilah hakim yang memihak kepada dia. Sama juga dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Saya tahu lepas ni saya boleh kena contempt of court, boleh mampuslah court ni. Saya tak peduli, tuan-tuan. 1 minggu kes Datuk Seri Najib dibicarakan dalam kes lain. Betul tak betul?
Baru 1 minggu tukar kepada Hakim Nazlan. Kita terpinga-pinga. Kenapa Hakim Nazlan ini saudara menggantikan untuk mengadili kes ini? Sedangkan Hakim Nazlan ini tidak ada langsung pengalaman menjadi hakim dalam kes jenayah. Tak ada. Kes mencuri, merogol, salah guna kuasa, tak ada. Yang dia ada pengalaman dalam kes sivil. Ini kes pertama ni, kes Datuk Seri Najib. Hari ini baru kita tahu kenapa. Kerana Hakim Nazlan ni tuan-tuan, kita tahu orang yang man of principle. Tetapi hari ini bila dia baca tu, saya rasa, ni pandangan saya lah, saya tak fikir judgement itu dia yang buat, tuan-tuan. Saya tak fikir keputusan itu dia yang buat. 7-7 tidak memihak kepada Datuk Seri Najib. Kita ingat kalau dia nak berlaku adil pun, ambillah 1-2 kes, lepas tu yang lain tu buanglah. Sebab memang kesampah. Kejap lagi saya akan ulaskan, saudara. Ini berlaku. Kita tengok, tuan-tuan, siapa hakim yang membuat keputusan. Saya nak beritahu tuan-tuan, Hakim Hadariah, seorang wanita di Pulau Pinang, telah membuat keputusan bahawa Lim Guan Eng dan Pang Lee Kun dibebaskan dan dilepaskan. Apa maksud dia? Maksud dia, tuan-tuan, lepas ni kita beritahu kes rumah banglo 2.8 juta ni kita tak boleh keluar kembali. Kerana hakim dah buat keputusan dibebaskan dan dilepaskan. Tetapi apa jadi? Mohsen, tuan-tuan, Mohsen ni sahabat kita. Kenalah Mamu Paku. Mamu Paku. Mamu Paku. Yang pada besar-besar, gelap-gelap, Pulau Pinang, Dia telah mohon supaya satu semakan dibuat ke atas keputusan Hakim Hadariah ni, Datuk Hadariah ni, yang telah memutuskan supaya Lim Guan Eng dan Pang Lee Kun dibebaskan. Tuan-tuan, Hakim Datuk Abdul Wahab telah diputuskan menjadi hakim untuk mendengar tuan-tuan, semakan semula kes keputusan yang dibuat oleh Datuk Hadariah. Tetapi pagi-pagi pada hari pendengaran itu, tiba-tiba, tuan-tuan, surat datang daripada pejabat Richard Malanjun. Saudara, arahan keluar suruh tukar hakim daripada Hakim Abdul Wahab ini, saudara, ditukar kepada Hakim Datuk Hadariah. Tak ke haram jadah ni, tuan-tuan. Hakim Datuk Hadariah mendengar semakan semula keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah sendiri. Itu sebab saya tak takut, tuan-tuan. Apa pasal kita nak takut? Memang hari ini law of the memang undang-undang rimba. Kita tak boleh takut untuk menyatakan kebenaran, tuan-tuan. Apa lagi berlaku, saudara? Dia dah bebaskan Eric Paulsen, dia dah bebaskan Siva Rasa, dia dah bebaskan siapa nama? Pang Lee Kun dan juga Lim Guan Eng. Siapa lagi bebas? Rafizi Ramli bebas. Tamrin Ghaffar bebas. Hasan Karim Johor bebas. Sampaikan, saudara, kita tengok dalam kes yang melibatkan seorang adun DAP dan juga merupakan ahli parlimen. Dia rogol seorang amah. Saya nak beritahu, tuan-tuan, memang betul lah ada suami dia kata, ni, dan isteri dia kata, suami saya punya ni tak berapa nak naik. Dia kata lah, mati pucuk. Mati pucuk macam mana, saudara? Macam mana mati pucuk? Laporan forensik yang menyebabkan 3 kali pihak polis hantar kepada Tommy Thomas supaya didakwanya manusia bernama Paul Yong ni. 3 kali. Kenapa last kali terpaksa juga didakwanya, tuan-tuan? Sebab laporan forensik mengatakan berlakunya penetration. Maknanya ada empangan yang pecah, dalam bahasa yang molek sikit. Dan laporan forensik mengatakan terdapatnya sperma dari dalam tu. Kalau mati pucuk, boleh tak ada sperma ni, tuan-tuan? Boleh tak boleh? Kau tanya makcik-makcik ni memang pakar semua. Dia tak boleh tahu. Betul tak? Mana datang logik akalnya, tuan-tuan?
Bila kita desak, saudara, pertama sekali, kalau kesalahan merogol ni, saudara, biasanya polis akan gunakan Seksyen 15 Kanun Persiksaan. Dia akan gunakan common arrest. Dia akan tahan dulu orang yang merogol ni, betul tak? Sekurang-kurangnya untuk tempoh 24 jam. Lepas tu dia akan bawa pergi ke magistrate. Di hadapan magistrate, dia akan minta supaya diadakan perintah reman, betul? Biasa kalau kes rogol ni tuan-tuan, 14 hari confirm kena tahan. Keluar-keluar pun kita tengok dah tak ada rupa orang dah. Biasa mesti pihak polis akan siasat. Tapi disebabkan langsung tak ditangkap, tak direman, itu yang berapa bulan? Dekat 2 bulan barulah bila kita desak, kita gunakan juga kawan-kawan kita kat Indonesia untuk melakukan desakan, barulah alhamdulillah didakwa. Tetapi tuan-tuan, kalau tengok kes yang melibatkan Lim Guan Eng, walaupun dah didakwa, walaupun 25 saksi sudah dipanggil, maknanya belum ada jaminan bahawa Poliok akan dijatuhkan hukuman. Belum tentu akan dibicarakan sampai habis. Betul tak, betul tuan-tuan? Kita tengok pula kes LTT. Tak payahlah sebut tentang ahli Parlimen Sungai Siput yang ada laporan polis mencabul kehormatan pegawai dia. Sampai sekarang tak ada tangkapan juga. Kita tengok kes LTT. Memang terang-terang mereka ni terlibat, tuan-tuan. Itu sebab dalam bab ini, saudara, kita berdiri teguh di hadapan kawan-kawan polis kita. Kerana buat kali pertamanya, tuan-tuan, anggota polis, khususnya Datuk Ayub Han, kita lihat dia dengan beraninya. Walaupun yang ditangkap itu seorang ahli politik bertaraf esko, yang dalam kerajaan Pakatan Harapan, dia berani tangkap. Yang ini, tuan-tuan, polis macam ni yang kita patut puji. Betul tak betul? Berani. Kalau nak ambil tindakan, tuan-tuan, nak letak seorang ketua polis negara, kena cari ketua polis negara yang macam ni. Betul tak? Setuju? Bukan ketua polis negara yang dah ada video, dia sendiri kata video ni tulen, tapi dia sendiri kata tak boleh dicam siapa orang dalam tu. Tuan-tuan pun tahulah video apa. Betul tak? Saya dah bawa pergi ke UK. Saya dah bawa video ni pergi ke Indonesia. Dan pakar daripada Australia sendiri mengatakan bahawa video tu memang tulis. Dan orang yang di dalam gambar itu, pakar UK mengatakan match dengan manusia ataupun gambar yang saya bagi pada dia. Saya bagi gambar Haziq, saya bagi gambar Azmin Ali. Mereka kata ianya matching. Dari segi garis rambut dia, dan dia punya sideburn dia, kening belah kiri, Haziq ni kening ni tuan-tuan, dia ada parut sikit, sama. Kemudian telinga kita ni ada konar ni kan. Telinga Haziq ni dia straight, sama juga. Beza dia satu je. Azmin Ali semua matching. Haziq ni masa dia buat kerja fight elephant tu, masa tu dia clean shave, maknanya bercukur bersih. Gambar yang kami bagi ada misai sikit. Itu je beza, tuan-tuan. Dipanggil apa, dipanggil sebagai explainable doubt. Maknanya perkara yang berbeza tapi boleh diperjelaskan. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam zaman Pakatan Harapan, the law of the jungle ni, bila mana isu-isu ini saudara melibatkan pimpinan Pakatan Harapan, kita lihat bukan hanya pimpinan ini dibebaskan, bukan hanya mereka, tuan-tuan, telah mengumumkan nak menggantung akta hasutan. Tuan-tuan, kita buat laporan polis ke atas Hishamuddin Rais dan juga Datuk Khadir Jassim. Dia orang punya kesalahan sangat serius. Kalau zaman kita ni, tuan-tuan, dah confirm dah kena dakwa di bawah akta hasutan, apa dia cakap, tuan-tuan? Hishamuddin kata kita punya yang di Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima. Saya nak sebut pun tak boleh, tak terkeluar, tuan-tuan. Tapi kalau saya tak sebut, tuan-tuan pun tak tahu. Tuan-tuan tahu apa dia cakap? Dia kata aku kita kuat menutuh, tuan-tuan. Kuat hajar tak kuat hajar? Biadab tak biadab? Zaman PN memerintah 61 tahun, pernah tak ada orang Melayu ke India ke China
yang berani kata macam ni kepada Yang di-Pertuan Agong? Ada? Tak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Langsung tak ada. Kemudian apa yang dia cakap lagi, tuan-tuan? Dia kata Yang di-Pertuan Agong order syabu bertantan masuk istana. Kita buat report polis, tuan-tuan. Hishamuddin delete. Saudara, kalau delete posting di Facebook dia, saya nak beritahu tuan-tuan, Suruhanjaya Security baik, SKMM baik, mereka boleh retrieve everything. Tuan-tuan postlah apa-apa dekat Facebook, tuan-tuan. Bila polis dapat, SKMM dapat tuan-tuan punya telefon yang dah kosong ni, dah delete everything, dah reset, semua boleh keluar balik. Tapi persoalan dia, kenapa sehingga hari ini saudara Hishamuddin Rais langsung tidak diambil tindakan? Kita tengok pula apa yang terjadi bila mana Kadir Jassid ni, tuan-tuan, ketika itu dia ketua unit media Council of Elders, penasihat kerajaan. Dia kata dia ambil, tuan-tuan, dia ambil perbelanjaan Queen Elizabeth, Istana Buckingham ni, tuan-tuan, dia ambil perbelanjaan 200 lebih juta ni, dia salin balik. Dia kata inilah perbelanjaan yang di-Pertuan Agong kita. Dia nak lahirkan rasa marah rakyat ini. Rakyat hidup susah, tetapi kita diperah kederat kita melalui bayaran cukai kita ni untuk memberi makan pada agung-agung kita, penuhnya, untuk pada raja-raja kita. Sekarang saya buat report polis. Tahu pula dia takut, tuan-tuan. Bila saya buat report polis, dia meletakkan jawatan sebagai ketua unit media Council of Elders tadi, penasihat kerajaan. Tetapi tak lama selepas itu, tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir angkat dia menjadi penasihat media Perdana Menteri. Naik pangkat lagi. Naik pangkat, tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, tak pernah, biasanya saudara negara ni pelaburnya yang lagi, betul tak? Ini Agong pun lagi. Pernah berlaku tak? Tak pernah. Biasa Agong dia 5 tahun, kecuali dia meninggal dunia, dia mangkat, dia tak sampai 5 tahun. Tetapi kalau dia masih hidup, biasanya 5 tahun. Sultan Muhammad, tuan-tuan, kecewa. Apa tak kecewanya, saudara? Dia minta Dr. Mahathir ambil tindakan. Dr. Mahathir tak ambil tindakan. Mula-mula dia geram, tuan-tuan. Dia duduklah dekat hotel. Dia tak nak duduk dekat istana. Lepas tu dia dah tak boleh tahan, tak ada tindakan, langsung dia ambil pada manusia badi kosong 2 ekor ni. Dia pergi lari, duduk dekat Istana Kelantan. Sehingga kan bila nak angkat sumpah jemaah menteri yang kali kedua, mula-mula 4 ekor je yang jadi menteri, betul tak? Menteri Cak Ayam, Menteri Cak Itik, Menteri Cak Ikan, Mak Sabu, Lim Guan Eng, siapa lagi? Wan Azizah dengan Mahathir, betul? Mula-mula dengan Muhyiddin Yassin. Bila nak kali kedua tu, tuan-tuan, tuanku dah duduk dekat sana. Dia tak nak pergi. Azmin Ali pukul 1 pagi saja. 1 pagi pergi menghadap tuanku. Pujuk tuanku. Adalah campur tangan daripada satu istana, saya tak nak sebut. Okey? Apa jadi? Akhirnya tuanku setuju. Sebab dia orang bagi jaminan akan ambil tindakan pada 2 ekor badi kosong ni. Tetapi tuan-tuan, selepas dia angkat sumpah ni, saudara, makin hari makin banyak orang yang mengecam Yang di-Pertuan Agong. Makin hari makin banyak orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan menghina, menghasut rakyat untuk membenci institusi beraja. Tuan-tuan, Agong kita kecewa. Dia lari pergi ke Singapura, duduk dengan isterinya di Singapura. Last kali dia tak boleh tahan, tuan-tuan, dia letak jawatan. Saudara, tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia ini, sehingga begitu diperlakukan ke atas ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong kita. Siapa yang punya anggaran ni, tuan-tuan? Bila diangkat manusia bernama Tommy Thomas menjadi Peguam Negara, tuanku telah tolak, tuan-tuan. Jangan cakap Raja-Raja Melayu tidak menolak apa yang diminta oleh DAP. Yang nak DAP ni, yang nak Tommy Thomas ni DAP, bukan Mahathir. Mahathir nak orang lain, tuan-tuan. Tetapi saudara, disebabkan manusia bernama Mahathir ni hanya ada 13 kursi. 13 kursi, boleh tak jadi Perdana Menteri? Boleh? Tak boleh. Tak boleh.
yang jadi Perdana Menteri mestilah parti yang paling besar dalam Pakatan Harapan. Betul tak betul? Siapa parti yang paling banyak menang kursi? PKR 49 kursi. Nombor 2 paling banyak siapa? DAP 42 kursi. Yang menyebabkan Mahathir ni boleh jadi Perdana Menteri kerana DAP ni nampak dia kena sokong orang Melayu yang lemah. Dia kena sokong orang Melayu yang telurnya boleh dipegang. Betul tak? Itu yang 1 tahun 6 bulan tuan-tuan telur Mahathir kena pegang dengan DAP ni. Itu sebab bila DAP minta dia nak Menteri Kewangan, bagi Menteri Kewangan. Dia nak Menteri, tuan-tuan. Kalau musuh negara lain attack negara kita, nombor 1 dia akan kawal ni tuan-tuan. Dia akan take over. Apa dia? Dia akan take over stesen televisyen. Betul tak? Sekarang ni saudara, musuh negara kita ni, kita letak orang daripada parti DAP ni menjadi menteri yang jaga kita punya telekomunikasi, yang menjaga TV kita. Perlu tak lagi nak pergi apa? Rampas Angkasa Puri itu? Perlu? Tak perlu. Dia dah jadi bos kat situ. Apa lagi berlaku tuan-tuan? Dia letaknya Liu Chintong ni menjadi timbalan Menteri Pertahanan. Orang ni belajar dengan apa ni, intelligence Singapore tuan-tuan. Apa jadi dengan sistem pertahanan kita? Sudahlah dia letak Mak Sabu jadi Menteri Pertahanan. Apa jadi bila letak manusia nama Mak Sabu jadi Menteri Pertahanan? Nak tembus sempadan kita mudah. Letak Zaza, habis tuan-tuan. Terabur kita punya sempadan. Menang Zaza. Yang duduk atas nipa Mak Sabu tu Zaza lah namanya. Kan? Nak tempuh kita punya sempadan, hantar Zaza. Selesai. Jadi itu sebabnya saudara, hari ini kita tak boleh salahkan DAP. Kerana yang menjadi punca hari ini DAP kuat ialah manusia bernama Mahathir Mohamad. Betul tak betul? Dan yang menyebabkan Mahathir Mohamad ini saudara diterima oleh rakyat ialah penyamun-penyamun pengkhianat UMNO yang keluar daripada parti UMNO menyertai Mahathir dan membantu Lim Kit Siang untuk menggulirkan kuasa politik. Itu sebabnya saudara, kalau ada bahalul yang kata kita kena undi ni Karmaini Sandrini ni, arwah ni. Saya nak beritahu saudara, saya nak beritahu dalam Islam ni kita dibolehkan melakukan kemudaratan kecil untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Mana lebih mudarat? Kita mengundi Wee-Jack Singh saudara, yang selama hari ini 61 tahun MCA tak pernah pun tidak menghormati kita. Habis kuat dia minta beasiswa lebih. Dia minta untuk dapat lebih untuk kaum dia. Tetapi pernah tak dia buat hajar dengan orang UMNO? Pernah? Tak pernah tuan-tuan. Tidak pernah. Saudara, kenapa pada pilihan raya umum yang ke-14 kita lihat orang Cina 97% berdiri teguh di belakang DAP? Kenapa mereka tidak pilih gerakan? Kenapa mereka tidak pilih MCA? Sebabnya tuan-tuan, saya beritahu senang ni. Pertama, mereka tertipu dengan DAP yang kononnya bersih, yang kononnya boleh mengamalkan good governance, boleh bersihkan kerajaan daripada corruption, daripada rasuah dan sebagainya. Itu sebab mereka undi. Tetapi dalam lubuk hati orang Cina ni tuan-tuan, suka tak suka, kita kena terima hakikat. Mereka mengundi DAP kerana DAP berani kurang hajar dengan orang kita, orang Melayu, orang UMNO. Betul tak betul? Saudara, begitu juga DAP saja yang berani kurang hajar dengan Sultan. Siapa yang pernah memaki hamun ke bawah duli Sultan Azlan Shah, Sultan Perak? Siapa? Kapal si DAP. Betul tak betul? Itu sebabnya saudara, DAP mendapat sokongan 97% masyarakat Cina. Tetapi jangan lupa, daripada 100% masyarakat Cina ada 3% yang masih lagi menghormati kontrak sosial.
Ada sikit dulu gerakan. Tuan-tuan, jangan lupa ni. Itu sebabnya bila kita nak ambil kerusi, tanya PI, tanyalah Datuk Tajudin. Saya antara orang yang tak bersetuju. Kenapa tak bersetuju? Pertamanya, saudara, kita baru saja menandatangani Muafakat Nasional. Dan dalam Muafakat Nasional ni, saudara, jelas kita nyatakan yang pergi berpakat ni UMNO lepas. Tetapi tanda tangan Muafakat Nasional, kita membincangkan bagaimana nak membentuk sebuah kerajaan yang menjaga kepentingan semua kaum. Kita angkat sumpah, tuan-tuan. Betul lah. Ini tanda tangan perjanjian ni, janji, betul. Janji ni kita mesti kotakan. Kita tak boleh jadi munafik macam Pakatan Harapan, betul? Betul. Jadi bila dah tanda tangan Muafakat Nasional, bila berlaku pilihan raya kecil di Cameron Highland, dari segi strateginya kita dah nampak lah. Memang kena letak calon Melayu, saya faham. Dan bila kita pilih-pilih, kita tengok, kita tahu bahawa selama hari ini orang asli banyak bergantung kepada kerajaan. Jadi last kali kita membuat keputusan, kita letak calon orang asli. Tuan-tuan, alhamdulillah strategi kita mengena, tuan-tuan. Kubu kuat DAP, kita boleh menangkan calon orang asli ni. Lepas tu dia masuk awal. Keputusan yang kita lihat, walaupun kawasan situ ada dekat 53% Melayu, kita dapati kita boleh menang dengan sokongan masyarakat Melayu, dan kita juga boleh menang, tuan-tuan, dengan bantuan daripada India dan China. Tak boleh lagi. Dan juga orang asli mesti ada. Kemudian berlakunya pilihan raya kecil di Semenyih. Di Semenyih, tuan-tuan, orang kata kita tak boleh menang. Kerana ketika itu pemikiran rakyat masih kata UMNO PAS ni hanya boleh mendapat sokongan orang yang duduk di bandar. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita telah berjaya membuktikan. Kita letak wakil kepada Datuk Johan je, tuan-tuan. Dia letak seorang pakcik menjadi wakil rakyat, menjadi calon Barisan Nasional. Kawasan Semenyih ini ialah kawasan pinggir bandar. Maknanya kalau boleh menang di Semenyih ni, tuan-tuan, maknanya orang Melayu di bandar pun sudah boleh menerima UMNO dan Barisan Nasional dan juga PAS. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita menang. Kemudian berlaku pilihan raya kecil di mana Tok Mak Hassan kena bertanding. Saya antara orang yang menyatakan kawasan ni hanya 43% Melayu. Kita jangan ambil risiko letak Tok Mak jadi calon. Saya antara orang yang tak setuju Tok Mak jadi calon. Sebab kita nak supaya dia bertanding di parlimen. Tetapi dia kata ini tempat dia. Dia dah bertabur bakti, tuan-tuan. Dia yakin orang Cina, orang India akan bersama dengan kita. Dan jelas saya silap, tuan-tuan. Tok Mak betul bertanding, dia menang dengan bergaya. Maknanya, tuan-tuan, seluruh Malaysia ini kalau letak calon Melayu mewakili Muafakat Nasional, confirm kita menang. Betul? Tapi, tuan-tuan, dalam Malaysia ni ada 70% lah, lebih kurang 69, 70% Umbi Putra masuk Melayu lah. Tetapi ada 23% orang Cina. Betul. Ada lagi berapa peratus? 6.9 dekat 7% orang India dan campur-campur lagi. Jadi, tuan-tuan, kita hari ini yang sakit hari ini terasa ni orang Pahang saja ke? Orang Pahang tak ada masalah sebab kita ada kerajaan negeri. Betul. Yang sakit sangat, yang merana hari ini orang Kedah saja ke? Orang Kelantan saja ke? Orang Terengganu saja ke? Orang Johor pun hari ini tersiksa di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Betul tak betul? Maknanya, saudara, kalau nak hentikan penyiksaan Pakatan Harapan ni, kita kena ambil alih balik negara. Dan nak ambil alih balik negara bukan hanya kerajaan negeri. Kita kena bertanding di semua 222 kawasan parlimen. Kalau kita ada masyarakat berbilang kaum, boleh tak Muafakat Nasional ni yang kita tahu UMNO dengan PAS ni dah mantap, betul lah, betul lah. Boleh tak kita letak di semua kursi, kita letak orang Melayu? Boleh menang?
sebab saya cakap, inilah masa terbaik. Kita letak calon daripada bukan Melayu, Muafakat Nasional. Dan kebetulan tuan-tuan, dalam banyak-banyak calon, mana kita nak jumpa calon orang Cina yang hantar orang Islam pergi menunaikan umrah 10 orang satu tahun? Ada? Ada tempat lain? Tak ada. Nak letak orang muka baru pun tak boleh. Sebab di kala tsunami fitnah begitu dahsyat tuan-tuan, Datuk Seri Wee Jack Singh telah berjaya tewas hanya 524 undi. Sedangkan menteri-menteri kita habis terpelecok tuan-tuan. Banyak yang kalah. Kecuali menteri hebat Pasir Salam. Dia itu menjadi leader. Orang lain semua jatuh, betul tak? Tapi Wee Jack Singh kalah cuma 524 undi. Kita pula baru tanda tangan Muafakat Nasional, janji nak menjaga kepentingan semua kaum. Tiba-tiba kita ambil pula kursi MCA. Jadi macam mana? Itu sebab saya berdebat dengan orang. Saudara, memang orang UMNO ni mesti nak jaga kepentingan dia. Tetapi tuan-tuan, saya lebih risau kalau UMNO dipanggil manusia-manusia yang tidak berpegang berjanji. Ini saya lebih takut. Itu sebab saya cakap tuan-tuan, pada tarikh berapa bulan ni? 16 hari bulan ni menjadi tanggungjawab kita. Walaupun yang bertanding ni MCA tuan-tuan, tetapi tuan-tuan kena jaga nama baik UMNO, nama baik PAS. Kita kena keluar mengundi dan pastikan jangan hanya keluar kita pergi pangkal Karmaini Sardini. Kita mesti pangkal siapa dia? Wee Jack Singh. Calon nombor 2. Bukan isteri nombor 2. Calon nombor 2. Sebabnya tuan-tuan, nak buktikan Barisan Nasional sentiasa ikhlas dalam perjuangannya, sentiasa ikhlas dengan rakan-rakan komponen kita. Kita kena tunjukkan keikhlasan kita. Walaupun tak ada siapa akan tahu siapa yang kita undi tuan-tuan. Kita kena pastikan, kita kena ikhlas pada diri kita sendiri. Kita kena undi Barisan Nasional itu tuan. 17 hari bulan, saya minta satu je. 17 hari bulan. Tengok saudara mara kita, siapa yang jari dia tidak ada biru. Lepas tu korang nak sumpah dia orang ni, korang punya pasal. Inilah manusia-manusia yang telah mengkhianati kita. Penting tuan-tuan, benda ni penting. Kerana kalau kita orang Islam tidak berpegang pada janji kita, kita orang Islam dah tanda tangan perjanjian yang mengatakan kita akan jaga semua kaum. Tapi tiba-tiba bila kaum lain yang bertanding, kita tak bekerja sepenuh hati tuan-tuan. Saudara, akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Dan kita tengok kawan sepati dengan kita, satu angkatan dengan kita, tidak akan ada rasa hormat pada kita lagi. Dan ini akan mencemar nama baik UMNO dan Barisan Nasional. Jangan bimbang tuan-tuan. Dah ada perjanjian. Saya tak boleh sebut perjanjiannya apa, tetapi saya nak beritahu, Tanjung Piai bukan selama-lamanya kita bagi kepada Wee Jack Singh. Itu je yang saya boleh cakap. Apa perjanjian saya tak boleh nak cakap. Tetapi saudara, kita kena pastikan menang. Kerana kalau menang ni tuan-tuan, hari ini atuk kita ni tuan-tuan, dia punya bateri patut bulan 9 atau ditukar. Sekarang dah tunda bulan 12. Bulan 2 dia tak tukar bateri tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala yang boleh menentukan nyawa dia setakat mana. Tapi kalau ikut sains, saudara, dia mesti tukar bateri dia bulan 12 ni. Dan sebelum bulan 12 ni tuan-tuan, doktor cakap dalam usia 94 tahun, kalau dia tukar bateri dia ni, risiko untuk dia mati ni ada. Risiko untuk dia mati ni ada. Jadi itu sebabnya saudara, sebelum dia mati ni tuan-tuan, kita kena bagi pukulan lipat maut. Kita kena bagi pukulan lipat maut. Dan tidak ada pukulan yang lebih dahsyat, lebih berbisa dengan membuktikan bila kita letak calon Cina lawan dengan PPBM di kawasan Melayu, itu pun dia tak boleh menang. Yang ini tuan-tuan, pukulan lipat maut yang paling berbisa. Dia kalah kursi ni tuan-tuan,
Dia memang takkan bagi kursi ke Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Sampai mati dia takkan bagi. Kerana dia tahu kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, bukan setakat dia ke dalam, dia mungkin tak sempat ke dalam, dah masuk dalam kaki bawah tanah. Tetapi anak-anak dia semua akan ke dalam. Mahathir ni sesuatu dia tak peduli dengan korang ni semua. Yang dia paling penting jaga nombor satu, anak-anak dia. Nombor dua, kroni dia. Itu sebab menang-menang je. Nombor satu, dia selamatkan Malaysia dulu. Bukan selamat Malaysia, dia buang yang M-A-L-A-Y-S-I-A. M dia tinggal. Nombor satu, dia selamatkan Mohzani. Nombor dua, dia selamatkan Mirzan. Nombor tiga, dia selamatkan Mukhlis. Nombor empat, dia selamatkan Marina. Itu sebab 3 hari lepas menang, kita tengok syarikat Opcom. Opcom ni dulu Mukhlis main syarikat. Bila Mukhlis menjadi menteri besar, dia jadi pemegang saham saja. Abang dia jadi CEO. Sekarang abang dia pun bila kerajaan nak bagi projek pada Opcom, abang dia pun dah berhenti. Tetapi mereka masih menguasai tuan-tuan Opcom ni. Apa dia dapat? 3 hari selepas menang tuan-tuan, Opcom dapat job daripada Telekom Malaysia. Yang selamat memanglah Mohzani, Mukhlis selamat, isteri dia selamat, pemegang saham. Tapi yang tak selamat siapa? TM hari ni tuan-tuan dah jual dua-dua bangunan dia. Betul tak? 3 bulan selepas menang, kita tengok selama hari ni saudara, semua kenderaan kerajaan, termasuk kenderaan abang-abang polis ni semua, mereka isi minyak di Petronas. Betul tak? Adalah sikit isi minyak dekat Shell. Tetapi yang menguasai, yang memonopoli masih lagi Petronas. Kenapa Petronas monopoli kita tak boleh marah? Sebab ianya syarikat milik negara. Betul tak betul? Apa jadi tuan-tuan? Dia baginya anak dia Petron ni mother company-nya di Filipina. Mirzan Mahathir merupakan board of director Petron. Petron supply pula petrol dan diesel kepada kaki tangan kerajaan dan kenderaan kerajaan. Payment yang pertama, saya boleh tengok lagi tuan-tuan, jangan lupa saya ni dulu kerja dengan Kementerian Kewangan. Payment pada Petronas dengan payment pada Petron banyak lagi pada Petron. Saudara, siapa yang selamat? Rakyat yang selamat ke anak dia yang selamat? Anak. Kemudian kita tengok tuan-tuan, mula-mula projek mega yang dia umumkan, dia kata kita akan buat Langkawi City. Berapa harga dia? 31.5 bilion. Dia minta duit orang ni semua, seorang RM10. Siapa yang tolong bagi derma kat Tabung Harapan? Tolong katakan. Ada? Tak ada Yang belakang-belakang gelap-gelap ada? Tapi ada budak sekolah tuan-tuan, buka tabung dia, bagi derma kat atuk ni RM30. Berapa jumlah kutipan? 200 juta. Mana pergi kutipan Tabung Harapan ni? Habis tuan-tuan, hilang harapan. Kutip 200 juta, tetapi dia ambil duit negara 31.5 bilion, 31.500 juta ringgit buat Langkawi City. Bagi pada siapa? Think Packing. Siapa Think Packing? Ingat lagi tak dulu tuan-tuan, kes empangan bakun? Kita buat sekat jalan, kita batalkan. Batalkan rugi tak Think Packing? Tak rugi, dapat ganti rugi. Tuan-tuan, ni apa nama? Jabatan Bengkok ni. Siapa yang nak buat sangat Jabatan Bengkok? Mahathir. Dia bagi kepada siapa? Gerbang Perdana. Siapa Gerbang Perdana ni? Pernah jadi PWTC Puteri. Kalau tak kerana Datuk Tajuddin Rahman ni tuan-tuan, bangunan UMNO ni dah tak jadi milik kita. Kita dah letak ni orang yang Gerbang Perdana ni, yang batalkan Jabatan Bengkok, dia pun dapat ganti rugi 200 juta lebih ni tuan-tuan. Dah diangkat tiba-tiba jadi Chairman Puteri. Puteri ni yang jaga bangunan UMNO ni. Nasib baiklah Datuk Tajuddin lawan tuan-tuan. Selamat kita. Satu kali saudara, ini berlaku tuan-tuan. Dia bagi kepada Think Packing. Kemudian kita tengok 2018 dia dah sapu untuk anak dia. 2009 kita tengok Lim Guan Em pula sapu untuk kroni-kroni dia di Kementerian Kewangan. Habis projek banyak dapatkan, toke-toke dia. Toke-toke yang belah dia lah. Tuan-tuan, kita ingat 2020 belanjawan untuk kita lah pula.
Betul tak? Tahun pertama dia ambil untuk anak dia, tahun kedua dia ambil untuk kroni dia, tahun ketiga bagilah pada rakyat. Rupa-rupanya tuan-tuan yang paling besar sekali, antara yang paling besar, 21.6 bilion ringgit, 21.600 juta ringgit diperuntukkan untuk fiberization and connectivity plan. Fiber optik. Syarikat mana yang dapat tuan-tuan? Tak lainlah, tak bukan. Siapa dia? Opcom juga. Jadi saudara, orang tua ni tak peduli apa pun tuan-tuan ni rakyat Malaysia. Yang dia peduli anak dia, kroni dia. Betul tak betul? Betul. Itu je. Jadi saudara, hari ni yang dia paling takut tak nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana dia takut Anwar Ibrahim akan balas dendam. Anwar pun silap juga, belum apa-apa dia kata pelanduk tak pernah lupa jerat. Memanglah. Memanglah Mahathir gelabah. Yang paling gelabah tuan-tuan, Daib. Daib yang paling gelabah. Itu sebabnya tuan-tuan, pukulan lipat maut bila PPBM kalah di kawasan Melayu di tangan calon Cina daripada Barisan Nasional. Ini akan menyebabkan tuan-tuan, Atuk ni dah tak boleh buat apa. Hari ni dah memang dah tak boleh buat apa, dah macam sayur ada ni. Saudara, bila Anwar dah rasa kuat, Anwar ni hari ni malam dia bangun pergi kencing pun Mahathir tahu. Nak beritahu betapa hebatnya SB Malaysia ni tuan-tuan, antara yang terbaik di dunia. Intelligent. Baru-baru ni bila Mahathir panggil semua ketua special branch setiap negeri pergi ke Azerbaijan, dia dapat maklumat bahawa Anwar sudah ada 113 orang. Nak membentuk kerajaan 112. Saudara, Mahathir mengikut maklumat yang diberikan kepada beliau oleh KCK semua negeri ni, dia hanya ada 48 orang. Jumlah Anwar makin tambah ni. Betul tak? Tapi percaya saya, cakap saya tuan-tuan, Anwar tidak akan berjaya menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana dia baru je nak buat undi tak percaya, Mahathir dah tahu. Dia baru nak menghadap Puaku, Mahathir dah duduk dalam istana. Bila Anwar buat move nak jatuhkan dia saja tuan-tuan, saudara, Mahathir akan pergi menghadap Puaku dan minta supaya parlimen dibubarkan. Cita-cita kita orang UMNO, kita kena tanam dalam jiwa kita, cita-cita kita, tuan-tuan, orang UMNO, orang PAS tidak boleh ada lain. Tak maulah kita nak bentuk kerajaan sama dengan Mahathir. Tak payah. Tak payah kita nak bentuk kerajaan sama dengan Anwar. Tak payah. Cita-cita kita nak menang UMNO, PAS dan juga rakan-rakan komponen Barisan Nasional. Kita bentuk kerajaan kita sendiri. Boleh? Ini kita tanam dari sekarang. Dan itu hanya berlaku tuan-tuan bila kita tekan Mahathir. Bila Mahathir dah sampai ke corner, dia dah tak boleh nak buat apa lah tuan-tuan. Ketika itu last kali tuan-tuan, sebelum dia pergi tukar bateri dia akan pergi menghadap Yang di-Pertuan. Itu sebab saya nak beritahu, kalau tuan-tuan nak pilihan raya berlaku kurang daripada 6 bulan, pastikan Wee Jack Seng menang bersama. Tapi kalau tuan-tuan suka duduk bawah kerajaan yang sejahtera, rahmatan lil alamin, ya, silakan tunggulah lagi 3 tahun setengah. Tapi saya tak boleh tunggu tuan-tuan. Dan saya yakin ramai di antara tuan-tuan pun dah tak boleh tunggu. Betul? Jadi kita punya fokus tidak lain tidak bukan, kita lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Roman Adel yang penuh semangat untuk ceramah beliau. Begitu tuan-tuan, Majlis mengucapkan terima kasih atas ceramah beliau tadi. Dan seterusnya, inilah dia orang yang cukup lama di Pasir Salap, cukup lama yang penuh dengan pengalaman beliau. Majlis juga dengan segala hormat yang bersifat Datuk Seri Tajuddin bin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pasir Salap, bagi dimaksudkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Lokman Nur Adam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Sulaiman Muhammad Ali, Ahli Dewan Undangan Negeri Lendu, merangkap